Halo kalian, selamat kembali ke Peachtree Cafe Morning Show. Hari favorite anda semua, hari Isnin 18 hari bulan Mac. Sekali lagi kami bertiga, Alison Cho, Geshi Michael dan Stanley. Hari ini 16 Mac lah. Oh betul, 16, ya betul. Hari ini 16, betul. Sebelum kami berbincang tentang soalan ini secara rasmi, saya ada sesuatu nak berkongsi dengan anda secara tak rasmi. Geshi Michael tertangkap pelangi dalam video ni beberapa hari yang lepas. Mereka panggil rumah saya rumah pelangi kerana bentuk bukit di rumah saya tu. Saya nak berkongsi dengan anda kerana nak anda buat demikian. Mari lihat pelangi yang sungguh cantik di Rimrock. Kami berharap anda menikmati kecantikan sekeliling lebih kerap lagi. Baiklah. Soalan untuk kami? Ya. Nampak-nampaknya anda kenal orang ni ya. Ya, dia raja dari Jerman, tinggal dekat Heidelberg. Ia adalah universiti yang hebat di Jerman. Beliau seorang bangsawan yang memiliki sebuah syarikat yang besar lagi berjaya. Beliau juga seorang yang pintar kerana beliau tanya soalan yang agak mendalam. Mari kita dengar ya. Saya Raja dari Germany, Heidelberg. Soalan saya, apakah yang menamatkan sesuatu benih itu? Kebanyakan kita tertanam benih-benih buruk pada masa dulu, walaupun itu bukan kemahuan kita. Jika setiap benih akan tamat, bagaimana kita boleh tamatkan benih-benih yang buruk yang tertanam secara berterusan supaya menjadi seorang yang betul-betul gembira dan sudi menolong? Terima kasih atas soalan anda. Sesuatu yang menarik saya apabila mendengar soalan ni ialah bagaimanakah sesuatu perkara tamat. Mungkin benih-benih minda kita, pokok-pokok di luar, pendapatan yang stabil, perhubungan yang bahagia ataupun masalah-masalah. Apakah pendapat anda mengapa sesuatu perkara itu tamat? Saya dapat satu akal. Saya memberi banyak latihan dan saya biasa pergi cari gambar-gambar baru atau video-video. Beberapa hari yang lalu saya tertuntun sesuatu video di mana mereka sedang bermain pool. Jadi anda macam ni. Jadi anda ada sebiji bola, kemudian bola yang kedua. Apabila anda memukul bola pertama, ia akan melanggar bola yang kedua. Saya biasa bermain pool dengan abang saya sewaktu kecil. Apabila anda memukul bola pertama, ia akan bergerak ke arah bola kedua. Dia akan bergolek buat seketika, kemudian akan berhenti. Sesuatu hebat dari Newton, ramai orang tak faham pun yang apa yang dia kata tu, termasuk akulah. Setiap aksi ada reaksi secara bertentangan dan setara. Saya fikir benih ni adalah benih bercakap sesuatu yang menyakiti hati orang lain, seperti panggil seseorang yang tu bodoh. Kemudian anda menghadapi masalah pula. Lalu kuasa dan kesan lenyap serta berhentilah. Semua benih-benih dan kesan-kesan akan berhenti sendiri apabila tiba masanya dan selepas matang. Kelihatan apabila sesuatu perkara bermula, ia mestilah habis jangka hayat. Apakah fikiran anda, Selfie? Adakah ini hal yang baik atau buruk? Ada ini perkara yang baik atau yang mengecewakan? Mengenai perkara baik mesti tamat. Seandainya jika anda tahu bagaimana melabur semula semua kuasa sebelum kuasanya habis, saya rasa anda dapat memanjangkan jangka hidupnya. Melabur semula. Bagi satu contoh bagaimana menggunakan sistem seed
benih, sistem benih untuk dapat pasangan seperti anda dan memancangkan hayat perhubungan bahagia anda tu. Ini kerana apabila anda jumpa pasangan anda, benih tersebut telah habis diguna. Ini bukan saja merujuk kepada perhubungan tetapi juga merujuk kepada banyak aspek dalam hidup kita. Contohnya, kita menanam benih untuk mendapat pasangan. Untuk kita mengekalkan perhubungan ini, kita perlu terus menanam benih bersama. Kita boleh melawat orang tua bersama atau berkhidmat untuk orang lain bersama-sama. Kita juga akan melabur semula benih-benih baik. Kita menanam lebih banyak benih baik yang baru. Dengan ini kita akan meneruskan momentumnya. Okey, saya ada idea baru. Soalan begini selalu ditanya. Dua perkataan ni, sifu. Boleh anda jelaskan sikit apa maksud sifu? Self-ping. Bukan sifu. Bukan sifu yang bermaksud guru. Ini sifu. Sebutan ni agak sama. Si maksudnya menghargai nilainya. Fu maksudnya married atau bertuah. Maksudnya apabila kita begitu bertuah kerana perkara-perkara indah berlaku, kita sewajarnya menghargai mereka dan jangan mensia-siakannya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan hal-hal yang murni secara berterusan. Itu soalan yang saya ingin tanya. Ada orang akan tanya, kalau kita perlu menghargai benih baik kita, adakah lebih baik kalau kita tak gunakannya? Contohnya, kita ada benih memiliki sebuah kereta yang bagus. Adakah kita jangan memandunya untuk simpan benih-benih baik tu, atau tak makan makanan yang sedap, menikmati keselesaan hidup? Kalau kita tak menggunakan benih-benih baik dan hidup agak bosan kan? Jadi apakah pendapat anda? Saya ingin mengulangi soalan tempat letak kereta di New York ni. Kawan rapat saya, Michael, seorang yang hebat, baik hati dan bertahun-tahun membantu ramai orang di New York. Ideanya ialah kalau dia jumpa tempat letak kereta di kawasan terbuka New York, perkara yang jarang, dia tidak akan meletak di sana. Dan saya ingin turun dari kereta, dia akan suruh saya tunggu. Saya beritahunya, kita boleh letak saja di tempat ni kan? Dia kata, tak, jangan guna tempat ni. Saya tanya mengapa? Dia kata dia tak nak guna benih-benih baik tu. Sesuatu yang sungguh tak betul kan? Saya tak pasti. Tapi idea saya ialah kita sewajarnya menikmati perkara-perkara yang baik dan kita tahu ia datang dari benih-benih baik yang kita tertanam sebelumnya. Contohnya, kita dapat gaji yang lumayan, kita sepatutnya menggunakan sebahagiannya untuk gunakan sendiri, seperti beli baju yang cantik di mana kami akan gunakan dalam 2 hari kemudian. Pada masa yang sama, jangan habiskan semua benih-benih. Simpan sedikit dan labur semula untuk masa depan. Maksudnya kita boleh menderma 10 atau 20% pendapatan kita setelah mendapatkannya, dan ini akan menjamin pendapatan kita berterusan. Bagi saya, soalan Roger lebih berkenaan dengan momentum. Rumah ayah saya terletak di jalan yang cerun. Suatu hari saya dengan abang saya lupa menaikkan brek selepas meletakkan kereta di jalan tu, dan kereta bergerak semakin cepat sehingga ia terlanggar dan merosakkan garaj rumah saya. Anehnya hal sebegini berlaku 2 kali ya. Soalan Roger lebih kepada benih-benih buruk bertumbuh dengan cepat, kuasa buruk bertambah tenaga. Begitu juga benih-benih baik, kuasa mereka akan bertambah. Bagaimana kita boleh menanam lebih banyak kuasa baik, iaitu Fu? Mungkin Shi akan membantu Fu, saya rasa. Bagaimana kita mengurangkan momentum benih-benih buruk dari bertambah lagi? Ada idea lain? Saya mahu berkongsi sedikit tentang benih baik. Sesuatu yang menarik. Apabila kita mengecapi kebaikan daripada benih yang baik, contohnya
perhubungan yang mesra, makanan yang sedap ataupun baju yang cantik. Kita patut ingat semua ini datang dari benih-benih baik yang tertanam dulu. Contoh, selepas saya minum teh dalam gelas ni, benih baik untuk segelas teh ni telah terbuka. Kalau saya sedar bahawa ini sebenarnya datang dari benih yang ditanam melalui perkongsian makanan atau minuman dengan orang lain, seketika saya terguna sesetengah benih-benih baik. Yang lepas tu, pada masa yang sama, saya juga tanam banyak benih-benih baru yang baik melalui meditasi kopi akan benih-benih baik saya yang dulu. Kita perlu ada kesedaran begini. Ketika kita menikmati sesuatu yang baik pada masa yang sama, anak kata kita membuat meditasi kopi, ia akan membina momentum untuk mengekalkan benih-benih baik sentiasa berbuka. Hebat. Itu memang boleh mengekalkan momentum untuk benih-benih baik. Saya tengah baca sebuah buku science fiction baru-baru ni yang ditulis seorang penulis Cina panggil Liu Cixin. Judul buku ini ialah Three Body Problem. Oh, ada 3 buah buku ya. Ya, 3. Itu buku science fiction yang paling baik yang saya baca dalam 10 tahun yang lepas. Ceritanya sekumpulan manusia di bumi ni fikir tamadun di bumi tak cerah pada masa depan. Satu-satu caranya untuk menghapuskan momentum negatif tamadun ini ialah melalui ajak makhluk-makhluk asing yang lebih berkuasa datang ke bumi untuk membantu manusia. Adakah kita ada kuasa ajaib ni seperti apa ada pada makhluk asing ni untuk menghapuskan momentum negatif hasilan daripada benih-benih buruk tu? Kebelakangan ni, satu gambaran kerap muncul dalam minda saya. Saya suka akan Peachtree Morning Show, rancangan hari ini, sebab saya tak perlu menunggu 5 tahun untuk merakam idea di dalam buku. Saya teringin sangat untuk berkongsi idea ini. Dia datang dari penterjemahan buku Purba berjudul Our Frequently. Saya teringat, jika kita mahu benih baik tumbuh dengan lebih baik dengan cepat, memahami benih baik bagai cahaya matahari. Cahaya ini boleh menyentuh benih dalam tengkorak saya, membantunya untuk membesar. Saya amat percaya inilah yang diceritakan oleh Buddha di dalam gambar roda kehidupan. Jadi memahami benih-benih baik memberi momentum. Tidak memahami benih-benih buruk juga memberi momentum. Kalau kita faham semua jenis benih-benih, untuk saya, bagi benih-benih baik, ia bagaikan cahaya matahari. Bagi benih-benih buruk, ia bagaikan radiasi. Cahaya yang sama membantu benih-benih baik bertumbuh dengan lebih kuat momentum. Cahaya yang sama membantutkan benih-benih buruk dan menghentikan momentum mereka. Geshe-Michael tadi mengatakan memahami benih, bagaimana benih berfungsi, bagaimana sesuatu perkara berlaku boleh merangsangkan momentum yang baik dan menghapuskan momentum yang tidak baik. Anda ada cadangan yang praktikal, contohnya untuk Roger, seorang peniaga. Kami ada kerja masing-masing dan sangat sibuk, jadi kami tak mungkin menghabiskan sepanjang hari seperti orang lain untuk belajar ataupun bagaimana benih berfungsi, menonton Peachtree Cafe. Adakah kamu ada cadangan bagaimana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perkara ini? Geshe-Michael pernah berkongsi pengalaman dengan kami sebelum ni. Setiap hari awal pagi adalah masa yang paling berpotensi. Dia akan habiskan 1 jam untuk baca buku-buku klasik, belajar berkenaan kekosongan. Dengan cara ini, bagaikan kita
kita bercakap dengan guru melalui buku-buku purba dan mereka mengajar kita tentang kekosongan. Saya fikir ini cara yang bagus untuk kita mengukuhkan pandangan dunia kita dan meningkatkan pemahaman kita tentang kekosongan dan benih. Kalau 1 jam tu terlalu panjang untuk anda, mungkin 30 minit atau 20 minit setiap hari pun mencukupilah. Saya mulakan tabiat ni semenjak 9 tahun yang lepas. Saya banyak menghabiskan masa mempelajari konsep kekosongan. Banyak perkara yang menarik berlaku dalam kehidupan saya. Secara tak langsung, anda akan berasa gembira tiap-tiap hari. Tak semata-mata hari berasa gembira, anda akan menjadi lebih berjaya dalam hal-hal yang anda lakukan. Kerana ada cahaya suria untuk benih-benih baik dan membantutkan benih-benih buruk. Selepas membaca buku-buku purba, saya berasa gembira. Ia menolong kami. Perasaan tentang soalan itu ialah penulis-penulis yang hebat seperti Nagarjuna yang dalam meditasi saya pagi ini. Saya berfikir buku-buku ni hebat serta tahan uji. Maka anda sewajarnya menemani mereka 10-15 minit setiap pagi. Menemanilah salah satu daripada mereka yang mencapai minda sempurna dan mendalam. Cuba duduk bersama-sama mereka selama 10 minit pada waktu pagi. Mereka akan memberi inspirasi dan membuat harimu istimewa. Cuma 10 minit saja. Menemani mereka lah. Oh, gambarannya indah untuk berfikiran sebegini. Biar mereka temani kita. Secara tradisional, ada 3 cara untuk menguatkan pemahaman kita. Pertama, seperti kami bincangkan tadi, belajar. Boleh belajar melalui Peachtree Morning Show, melalui buku-buku, DCI online, video-video Geshe Michael yang tengah beliau bertungkus rumus untuk menyiapkan mereka. Kedua, merenung. Bagaimana nak buat ni ya? Oh, itu senang. Duduk di dalam kereta lah. Masa yang kita bazir duduk di dalam kereta semasa perjalanan ke pejabat. Cuba gunakan masa tu. Oh, bagi mereka, kita suka berbincang dan membantu bersama-sama untuk adakan perbualan tentang sistem benih. Cara tradisional ketiga ialah melalui meditasi. Cuba faham sistem benih dalam meditasi anda. Anda kata selama 12 minit setiap hari. Amat berkuasa. Teruskan tabiat ini. Mula dengan 10 minit setiap hari pada setiap hari Ahad tambah 1 minit. Siapa yang beritahu saya jika bermeditasi kita menjadi lebih cantik? Bila saya cakap tu? Okey, apa soalan untuk esok? Soalan untuk esok, soalan yang hebat. JB dan Connie akan datang. Baik. Hei, ini sang surya saya. Marilah duduk di sini. Kami akan tunjukkan soalan esok. Ini pasangan saya Veronica. Itu anak saya Theo. Hai, DCI, saya Octavia dari Romania. Soalan saya, apakah cara untuk meningkatkan harga untuk produk-produk dan perkhidmatan tanpa berasa kurang selesa? Terima kasih. Soalan yang ringkas dan hebat. Jumpa esok. Bye-bye.